Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru selesai kelas Daurah Ulumul Quran siri yang ke-6 dengan para pelajar yang komited. Kami bincangkan mengenai tajuk munasabah. Dan saya perlu berfikir banyak perkara kerana topik ini adalah topik yang sebenarnya panjang dan berat, ya. Aplikasinya pun complicated. Tetapi kerana sasarannya adalah masyarakat awam, pencinta Al-Quran, lebih kurang 20 orang tadi pelajar. Jadi saya berfikir bagaimana nak memudahkan mesej penyampaian. Tapi antara perkara yang saya boleh kongsikan kesimpulan adalah persoalan sejauh mana ilmu munasabah ni penting, Ustaz. Adakah semua ayat saya perlu tahu munasabah? Bagaimana pula nak memastikan munasabah yang saya temui adalah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Secara ringkasnya begini, penting tak penting ilmu munasabah ni adalah bergantung kepada kita siapa. Kalau kita tugasnya adalah mengajar masyarakat tentang Al-Quran, makna ayat ke ayat, makna surah, maka kita wajib merujuk tafsir supaya apa yang kita ajar tidak mengandungi kesalahan. Pendek kata, kalau kita adalah ahli tafsir yang nak mengajar masyarakat tafsir, atau kita fasilitator, pelajar ilmu tafsir yang nak menyampaikan tafsir, maka mengetahui ilmu munasabah adalah wajib, supaya kefahaman kita pada satu ayat itu baik, ya. Dan jalannya tidaklah sulit, mudah saja, kerana bila kita merujuk tafsir-tafsir yang mu'tabar, maka insya-Allah para ulama walaupun tak sebut perkataan munasabah, mereka telah memastikan kefahaman mereka tentang sesuatu ayat adalah kefahaman yang meraihkan ilmu munasabah, ya. Walaupun dalam tafsir Ibnu Katsir kita mungkin tak jumpa perkataan munasabah macam dalam tafsir Ar-Razi, tetapi ulama-ulama muktabar ini mereka, ya, dalam bahasa mudahnya ada ayat-ayat tertentu sahaja yang mereka akan jelaskan kaitan dengan ayat sebelumnya. Tetapi dalam kebanyakan ayat mereka tak akan sebut munasabah, tetapi mereka punya pentafsiran memang meraihkan ayat-ayat sebelumnya, walaupun mereka tak sebut bisarahah secara jelas, ya. Jadi kalau tugas kita adalah menyampaikan makna-makna ayat, maka wajib untuk kita rujuk tafsir, kerana dalam tafsir yang muktabar, ahli-ahli tafsir yang lengkap syarat-syarat ahli tafsirnya, seperti pengetahuan tentang munasabah ayat, siyak ayat, ya, maka kita kena rujuk khususnya ayat-ayat yang berkategori samar-samar, kurang jelas maknanya, maka kita perlu merujuk kepada karya-karya yang mengangkat ilmu munasabah dalam pentafsiran, ya. Ada ayat-ayat yang jelas, ada ayat-ayat yang jelas maknanya, ya, yang kita tidak perlu kepada melihat ayat sebelumnya, kerana ayat itu jelas pengajarannya. Tetapi tugas sebagai pengajar, sebagai pentafsir, mesti menunjukkan dengan merujuk ayat sebelum, dengan merujuk permulaan surah, dengan merujuk kepada munasabah, dia membantu kita lebih cerah tentang satu-satu ayat. Sebagai contoh, barangkali kita memahami ayat seperti wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu asar, demi masa yang dah berlalu, manusia sentiasa dalam keadaan rugi. Jadi pengajaran ayat tu jelas, manusia dari semasa ke semasa sebenarnya berada dalam kerugian. Jadi kerja ahli-ahli pentafsir, ahli-ahli yang memberikan pengajaran adalah
menegaskan manusia kebanyakannya sedang berada dalam kerugian di sebalik kekayaan harta benda mereka. Jadi cukup dah untuk ahli-ahli, guru-guru tafsir, guru-guru tadabbur menyebut perkara itu. Tetapi kenapa saya kata dalam hal ini ilmu munasabah sangat perlu dan mustahak bagi ahli-ahli tafsir ataupun guru-guru tadabbur ini? Kerana ia boleh menambah perspektif, menambah makna kepada masyarakat. Masyarakat akan nampak bukan setakat pengajarannya adalah manusia dalam kerugian, tetapi bila kita huraikan kenapa Allah bersumpah dengan wal asri, kenapa ayat 2 dikaitkan dengan ayat 1, dengan merujuk tafsir yang menyebut tentang munasabah al-muqsam bih wal muqsam alaih, maka kita diberitahu rupa-rupanya waktu asar adalah waktu terakhir di waktu siang. Kenapa waktu asar dikaitkan dengan rugi untung? Kerana manusia memang mengira untung rugi selepas kedai ditutup di petang, selepas waktu asar. Jadi masa yang dah berlalu, lalu mereka mengutip hasil, maka mereka mula berkira-kira untung atau rugi. Datang ayat 2 berbicara tentang hakikat kerugian, datang ayat 3 berbicara tentang hakikat keuntungan. Subhanallah. So kita menambah makna sebenarnya, kita menambah persepsi, kita menambah perspektif. Masyarakat yang tadi hanya tahu tentang rugi manusia ni sebenarnya bila dia tidak melakukan 4 perkara yang disuruh dalam suratul Asri, sekarang bertambah. Cara mereka melihat waktu asar berbeza. Cara mereka melihat waktu asar berbeza dengan menggunakan munasabah dan menambah makna. Jadi kalau kita mengajar Quran ya dengan ilmu munasabah, walaupun tidak semua ayat ya munasabah itu berstatus wajib rujuk ataupun kritikal, tetapi kalau kita rujuk, dia adalah satu proses yang menampakkan kehebatan Quran. Tadi contoh yang kita bincang ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi apa maksud lam yalid wa lam yulad? Allah Ta'ala itu tidak melahirkan dan Allah Ta'ala itu tidak dilahirkan. Jadi kalau kita sekadar tadabbur seorang diri nak ambil pengajaran, ataupun kita adalah guru tadabbur, guru tafsir yang membuat ulasan tanpa merujuk tafsir-tafsir yang mengangkat ilmu munasabah, jadi barangkali pengajarannya satu saja, terbatas, iaitulah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada anak, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada bapa, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pelengkap, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pewaris tahta, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pemberi tahta, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk sebab dia As-Samad. Ya, sebab itu makna As-Samad itu adalah kepadanya segala pergantungan makhluk. Tetapi kenapa didahulukan lam yalid dan dikemudiankan walam yulad? Ini ilmu munasabah, munasabah kalimah. Dan apa faedah ilmu munasabah? Yang kan tak tahu tak apa, tapi kalau tahu dia satu kelebihan. Dan ada certain ayat memang kita kena tahu ilmu munasabah supaya tak salah tafsir. Macam ayat yang selalu digunakan oleh orang-orang yang nak mengatakan tutup aurat ni tak wajib. Ya, sebab Allah Ta'ala kata walibasut taqwa, ya, dzalika khair. Ini adalah contoh yang memerlukan kepada munasabah untuk faham ayat tu dengan baik. Kerana perangai petik-petik begitu membawa kepada salah kefahaman. Bayangkan ucapan 2 jam, orang viral ucapan 2 minit yang kita sebut benda yang tak elok pasal satu orang, yang tu yang viral. Mana kita tak sakit hati orang petik-petik sahaja begitu? Maksud kehendak muradul mutakallim tidak dapat difahami dengan baik. Jadi kalau itu kita tak boleh, kalau berlaku pada kita tak boleh rela, apatah lagi Allah Azza wa Jalla bila berkata-kata, maksud sebenarnya mesti difahami daripada awal bicara. Jadi tuan-tuan, ya, lam yalid didahulukan. Ini ulama-ulama munasabah bincang, walaupun dia bertaraf ijtihad, dan tugas kita memilih dan menyaring mana pendapat yang terkuat. Pendapat yang terkuat adalah bila ada dalilnya daripada Quran. Contoh, ulama kata kenapa lam yalid didahulukan, walam yulad dikemudiankan? Sebab nature manusia yang ada pada hari ini, agama-agama rekaan manusia ini adalah mengatakan Allah Ta'ala ada anak, Allah Ta'ala perlukan anak, macam Nasrani. Maka lam yalid didahulukan kerana manusia ni zaman berzaman suka beranggapan Tuhan itu ada anak.
maka raja itu dianggap anak. Lihat saja apa terjadi, apa yang diperlakukan Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Manusia ni psikologinya, dia nak Tuhan tu nampak. Dia nak Tuhan tu nampak. Kalau dia nak kata Tuhan tu adalah manusia, macam tak berapa yakin. Kalau kata bapa Tuhan, lagilah tak yakin. Maka mereka kata anak Tuhan, ada kaitan dengan Tuhan, diberikan mandat oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan, maka anak Tuhan. Jadi kenapa lam yalid didahulukan? Kerana agama-agama yang ada pada hari ini seperti Nasrani adalah mengatakan Tuhan tu ada anak, padahal Allah lam yalid, Allah tidak melahirkan anak. Sandarannya adalah Quran juga. Maka munasabah itu walaupun ijtihad, walaupun tafsir bil ra'yi, dia boleh jadi tafsir bil ma'thur. Kerana mentafsirkan kenapa kalimat itu didahulukan, kalimat itu dikemudiankan dengan Al-Quran sendiri. Ya. Bahkan ya, Al-Quran sebut dalam surah Al-Kahfi, wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. So, sebenarnya ini tafsir ayat dengan ayat, walaupun isunya adalah kenapa kalimah itu didahulukan, kalimah itu dikemudiankan. Jadi ini kelebihan bila kita merujuk tafsir-tafsir yang mu'tabar. Khususnya ya, saya tak nak khususkan, takut tuan-tuan nampak Ar-Razi lebih hebat, Al-Biqai lebih hebat, dan ia padahal berat pada masyarakat yang barangkali ada terjemahan Ibnu Kathir sahaja. Walhal Ibnu Kathir pun kita boleh rujuk dah, insya-Allah. Ada kajian tidak sedikit tentang Al-Munasabah fi Tafsir Al-Quran Al-Azim. Boleh kita rujuk. Walaupun Al-Hafiz tidak menyebut dengan sarahah perkataan munasabah, tetapi kaedah tafsir adalah mengambil kira ayat-ayat sebelum, supaya kefahaman kita sejahtera pada satu ayat, kan? Jadi ini kelebihanlah ilmu munasabah. Wallahu a'lam.